Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapa yang mungkin bersama-sama dengan anak masing-masing menonton video pembelajaran ini, guru-guru sinikhot yang sudi berkongsikan video pembelajaran ini kepada anak murid masing-masing, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pada video kali ini, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan kemudian kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita serta guru-guru kita. Kemudian mari sama-sama kita membacakan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam ujian ya Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita tak dapat hadir ke sekolah, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi meneruskan pembelajaran kita. InsyaAllah Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang dapat mengikuti pembelajaran dengan menonton video-video yang Ustaz sediakan ini, insyaAllah. Okey, jangan lupa yang belum lagi subscribe channel Ustaz Syahir, bolehlah tekan button subscribe dan kemudian like, komen dan share ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua dan untuk kawan-kawan kamu juga, insya-Allah. Okey. Pada murid-murid semua, apa yang kita nak belajar pada hari ini boleh tengok dekat atas. Nampak tak? Dekat atas Ustaz ni, Ustaz ada tuliskan dia punya tajuk Pelajaran 7, muka surat 45 dan 46. Okey, ini buku teks kamu, boleh tengok ya. Okey, kalau ada ibu bapa yang bersama-sama dengan anak-anak masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di situ, iaitu pelajaran 7 muka surat 45 dan 46 ya. Itu yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Okey, kita akan menulis huruf shad dan huruf dot. Okey, apa yang kamu akan dapat di akhir pembelajaran ini? Okey, kamu akan dapat mengetahui apakah dia huruf yang bersegi ya. Huruf yang bersegi kita dah belajar sampai huruf H. Okey, kalau kamu tengok dekat sini di dalam buku teks kamu, dia ada 8 ya. Kita dah belajar sampai huruf mim ya. Kita dah belajar sampai huruf mim dan hari ini Ustaz sambung iaitu pembelajaran untuk huruf shad dan huruf dot. Dua huruf ini ya, insya-Allah. Dan di akhir pembelajaran nanti kamu akan dapat menulis huruf shad dan huruf dot dengan betul mengikut kaedah gaya mengikut kaedah gaya penulisan khat nasah. Okey. Okey, baik. Okey, sebelum tu kamu boleh bersedia dengan dengan buku kamu, peralatan menulis, pensil khat ya, pensil khat bagi ibu bapa yang mungkin nak menyediakan peralatan menulis untuk anak masing-masing. Ini saya tunjukkan. Ini pensil khat. Okey, kita menggunakan pensil khat mechanical dan kemudian cara untuk kita mengasah dia, kita menggunakan kertas pasir. Okey, kertas pasir yang nipis ini
Ini kita boleh dapat di kedai hardware ada, di Mr. DIY pun ada. Jadi cara untuk kita asah pensel ini, kita cuma gesekkan, gosok kat sini dan dia akan jadi serong macam ni. Okey, dia akan jadi serong. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Okey, murid-murid semua boleh nampak di situ kan. Okey, dia akan jadi serong. Okey, baik. Bila dah jadi serong, baru kita boleh gunakan pensel ini untuk kita menulis hot. Okey, kita tak menggunakan pensel biasa. Kalau kamu guna pensel biasa, tak jadilah penulisan hot. Kena guna pensel hot. Selain itu, peralatan yang kita gunakan pembaris, pemadam dan pensel biasa pun kita gunakan juga. Cuma pensel hot mechanical adalah peralatan utama, peralatan utama yang ini. Baik, insyaallah. Sebelum itu mari kita tengok muka surat 45, bagaimana cara penulisan huruf short. Okey, baik, kita tengok di situ dia ada terangkan ada 4 step ataupun 4 cara untuk kita menulis huruf short. Okey, kamu nampak di situ. Kalau kamu tengok di situ muka surat 45, muka surat 45. Pertama dia kata kepala huruf short, kepala huruf short ditulis dari kiri melengkung ke arah kanan. Kemudian tapak huruf short ditulis dari kanan melengkung ke kiri. Tiang huruf short ditulis dari atas ke kiri melengkung ke bawah. Ekor huruf short ditulis separuh bulat dari kanan melengkung ke arah kiri dan diruncingkan di hujungnya. Macam mana cara nak buat tu? Okey, tak apa, kejap lagi Ustaz akan tunjuk cara dia. Baik, yang pertama sekali, apa beza huruf short dan huruf dot? Dia tak banyak beza. Bentuk dia sama, nampak? Kamu boleh tengok di sini, bentuk dia sama, yang membezakan adalah titik. Nampak tak titik dia? Jadi kalau Ustaz terangkan huruf short dan Ustaz akan tambahkan titik, jadi dia jadi huruf dot. Sebab bentuk dia sama, yang membezakan hanya titik sahaja. Dan huruf short, huruf dot ini digunakan di dalam penulisan Arab, Dia digunakan di dalam penulisan Al-Quran, digunakan di dalam penulisan hadis bahasa Arab, dan juga digunakan di dalam penulisan Jawi. Nanti kalau kamu belajar dalam penulisan Jawi, kamu pun akan jumpa huruf ni juga. Huruf short dan juga huruf dot. Kamu akan jumpa dua huruf ini juga, tetapi dia digunakan dalam penulisan Jawi. Okey, baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan huruf short dan huruf dot. Okey, mari kita tengok bagaimana cara untuk menulis. Okey. Ustaz ikut dalam kitab kamu ni, yang nombor 1 dia kata kepala short. Kepala short ditulis dari kiri melengkung ke kanan. Okey, Ustaz akan tulis menggunakan marker ni dulu. Kemudian nanti Ustaz akan tunjukkan cara untuk menulis menggunakan pensel, supaya kamu nampak dia nampak lebih jelas dan kamu dapat buat dengan baiklah, insya-Allah. Baik, sebelum tu pastikan pensel kamu telah diasah dengan baik, pensel kamu dapat ditulis dengan baik. Siapa yang tak ada pensel hot, nanti cubalah usahakan beli pensel hot. Pastikan kamu ada pensel hot, jangan sampai kamu tak ada pensel hot, nanti nak belajar penulisan hot susah. Okey, kena ada pensel hot. Baik, Ustaz tuliskan daripada segi penulisan. Kalau kita menulis menggunakan pensel biasa dulu. Okey, Ustaz cuba rapatkan kamera Ustaz supaya kamu nampak lebih jelas. Okey, yang ada buku hot, boleh buka buku hot. Okey, kamu boleh buka buku hot, boleh mula tulislah, boleh ikut Ustaz tulis sama-sama. Ni contohnya buku yang kamu ada kan, yang dalam buku kamu tu. Okey, ni boleh guna. Yang tak ada buku ni boleh guna kertas dulu. Okey, tak apa. Okey, yang pertama kita tengok kita tengok bagaimana bentuk huruf short. Okey. Okey, sebelum memulakan Ustaz buat satu garisan. Ini adalah garisan utama dia yang membezakan bentuk huruf short itu berada di atas garisan ataupun berada di bawah garisan. Contohnya di sini tengok. Okey, nampak? Ustaz buat satu garisan.
Okey, kemudian kita akan letak di sini, contoh letak di sini, dan kita akan bawa dia naik dan kemudian melengkung. Melengkung. Okey. Lepas melengkung, yang ini kita akan bawa dia turun ke bawah pelan-pelan. Turun ke bawah pelan-pelan, dan kita akan buat dia punya mangkuk dia. Ni mangkuk dia. Okey, nampak? Ini bentuk huruf short. Kalau huruf dot, kita akan letak titik saja. Ini kalau kita tulis menggunakan pensel biasa. Jadi sekarang Ustaz nak tulis menggunakan pensel hot, tapi Ustaz gunakan marker dulu supaya kamu nampak dengan jelas. Jadi Ustaz tunjukkan guna pensel hot pula. Okey, yang pertama kita tengok dekat buku kamu tu, muka surah 45, kepala huruf short ditulis dari kiri melengkung ke arah kanan. Okey, kita akan tulis daripada kiri, daripada sini, ya, melengkung ke arah kanan. Naikkan dia dan ke arah kanan. Ni masuk dia ke arah kanan kat situ. Okey, kita naikkan dia, ya, daripada bawah sini naik, dan kemudian kamu pusingkan dia. Okey, naik tu daripada mana? Daripada nombor 5. Nampak? Daripada nombor 5 naik sampai ke nombor 3, ya, garisan nombor 3. Kemudian kita akan tarik ke bawah. Kita akan membentuk tapak huruf short. Dipanggil tapak. Ya, huruf short dari kanan melengkung ke kiri. Okey, kita tengok bagaimana cara penulisannya. Okey, daripada sini, daripada atas sini kita akan tarik ke bawah. Kamu tarik turun ke kiri. Okey, nampak? Pastikan dia berada di atas. Pastikan dia berada di atas garisan, dan di sini dia akan ada ruang. Kalau kita letakkan satu titik, contoh kamu letak titik kat sini. Okey, Ustaz letak satu titik kat sini. Dia boleh muat satu titik kat situ. Nampak? Okey. Baik, kemudian kita sambung lagi. Kita akan buat apa pula? Kita akan buat tiang huruf short. Ditulis dari atas ke kiri melengkung ke bawah. Ni daripada sini. Ambil daripada atas sini. Kita akan tarik ke bawah secara melengkung. Dia melengkung sikit. Kita panggil, Ustaz pun boleh panggil dia, biasa Ustaz panggil dia taring. Kita buat dia punya taring dia. Kemudian yang terakhir, ekor huruf short ditulis separuh bulat. Dari kanan melengkung ke arah kiri dan diruncingkan di hujungnya. Dia macam ni. Kita dah tarik sampai sini. Kemudian kamu daripada sini kamu pusingkan perlahan-lahan, dan kita naikkan dia. Yang ini yang maksud runcing. Apa maksud runcing tu? Runcing tu yang ini. Ini masuk runcing. Maksudnya dia tajam. Dia makin tajam, makin dia nipis. Tu maksud dia. Runcing, ya, maksudnya sampai sini. Kalau kamu tengok di sini bentuk dia, okey, kamu perhatikan betul-betul bentuk dia. Kepala huruf short ni, ya, kepala huruf short berada di atas garisan. Kemudian mangkuk dia ni, mangkuk huruf short ini dia berada di bawah garisan. Yang ini berada di atas garisan, mangkuknya berada di bawah garisan, ya. Baik. Sekarang kita tengok dekat situ dia ada buat titik. Ni titik, nama dia titik kaedah, ya. Dia kata kat sini dalam 2 titik. Okey, 2 titik, kemudian dalamnya 3 titik, boleh muat 3 titik. Kemudian di sini kita berhenti, ya. Kamu berhenti betul-betul di garisan. Ya, berhenti betul-betul di garisan, dan kalau kita buat satu titik kat sini, dia boleh sama kat sini. Okey. Yang biasanya yang sebelum ni Ustaz tengok murid-murid dia buat, kalau biasa kamu buat huruf short, kamu akan buat macam ni. Kan? Yang ni rata, betul tak? Ni. Okey, ni rata di garisan. Ya, ni rata di garisan, dan kemudian kamu pusingkan macam ni. Yang ini kita tak mahu dah buat macam ni. Ya, sebab kita dah belajar penulisan hot, jadi kita cuba buat bentuk huruf ini dengan baik, ya. Okey, kalau huruf dot sama juga macam ini, cuma bezanya kita letak titik. Okey, caranya macam mana kita nak letak titik? Okey.
Okey, ini bahagian satu ruang kat sini, kamu naikkan satu lagi ruang di atas. Jangan dia terlalu dekat, ya. Dia kena selangkan dengan lebih kurang satu baris di situ. Okey, ustaz tulis lagi sekali. Okey, kamu boleh tengok lagi sekali macam mana cara untuk penulisan huruf short, ya. Okey, yang pertama, tengok. Sekali lagi ustaz tulis. Okey. Okey, baik. Yang pertama, kita ambil daripada sini, contoh atas garisan, naikkan dia, naikkan. Okey, naikkan, kemudian turun. Okey, turun, berhenti. Mesti berhenti kat situ. Okey, kemudian daripada atas sini kita tarik ke bawah. Dia memang akan terjongkit sedikit. Ni, yang ruang ni dia mesti ada ruang, ya. Dia akan ada ruang lah kat situ. Okey, kemudian kita akan pusingkan, tarik dia jadi bentuk taring. Ni bentuk dia macam ni. Macam kita buat taring harimau, gigi harimau. Nampak? Dia taring. Ini kamu kena pusingkan. Cara nak buat dia tu, okey, tengok sudut mata pensil. Tengok sudut mata pensil tu, kita pusingkan dia. Tarik ke bawah, dan ibu jari ustaz ni, kamu tengok ibu jari ustaz ni, ustaz tolak. Tolakkan pensil, tolakkan pen ni, ya. Tengok sekali lagi ustaz buat. Tarik, dan ibu jari kita ni kita akan tolak. Tolak. Bila kamu tolak tu, dia akan jadi runcing, ataupun dia akan jadi taring dia kat situ. Okey, baik. Kemudian kita terus sambung, ya. Kita terus sambung, buat bulatan dan berhenti dekat atas sini. Berhenti dekat garisan sini. Berhenti. Okey, kita jangan terus naikkan kat sini, nanti dia tak cantik, ya. Dia berhenti di sini. Berhenti kat situ. Okey, itu huruf short. Kalau huruf dot, kita cuma tambahkan titik sahaja. Okey, baik. Itu cara untuk kita menulis huruf short dan huruf dot. Okey, baik. Ustaz akan tulis menggunakan pensil hot supaya kamu nampak dengan lebih jelas bagaimana cara untuk kita menulis huruf short dan huruf dot. Okey, baik. Okey, pastikan kamu semua dah bersedia dengan peralatan menulis kamu masing-masing, insya-Allah. Okey, huruf short dan huruf dot. Okey, pastikan yang pertama kita akan buat dia punya garisan dulu, ya. Kita akan buat dia punya garisan. Di bahagian buku kamu tu. Okey, di bahagian buku kamu, tengok dekat situ, bahagian buku kamu, pastikan kamu garis di bahagian nombor 5, ya, garisan nombor 5. Nampak kat situ? Okey, ustaz cuba dekatkan lagi. Okey, garisan nombor 5. Nampak di situ? Okey, garisan nombor 5, kamu garis. Buat garisan. Okey, garis. Pastikan garis menggunakan pembaris. Jangan garis tak guna pembaris, nanti dia tak cantik. Okey, baik. Okey, kita tengok bagaimana cara penulisan menggunakan pensil. Okey, Ustaz cuba rapatkan lagi supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okey, baik. Okey, pastikan buat garisan, ya. Pastikan kamu buat garisan dengan baik, buat garisan dengan lurus menggunakan pembaris, ya. Baik. Okey, kita tengok. Okey. Ustaz letak pensel ustaz di sini. Yang ini kamu kena serong, ya. Tengok ustaz letakkan pensel tu. Nampak tak sudut dia? Tengok, yang tinggi di atas, yang rendah di bawah. Ya, nampak? Ni bagi yang tak jelas tu. Tengok. Nampak tak yang ni? Ini tinggi. Okey, yang ini tinggi, yang ini rendah. Nampak? Tinggi, rendah. Yang tinggi tu di atas. Letakkan serong macam ni. Tengok, serong, ya. Kalau ibu bapa yang menonton bersama dengan murid-murid, dengan anak-anak masing-masing, pastikan dia dapat letakkan pensil dia tu serong macam ni. Dia tak boleh tegak. Kalau macam ni dia tegak. Okey, kalau begini dia tegak. Okey. Kalau begini dia tegak, kalau yang begini dia serong. Kita nak serong yang begini, ya. Bukan yang macam ni. Kalau macam ni dia tegak. Yang ni dia tak jadi.
Dia kena serongkan begini. Okey, dia kena serongkan begini. Kemudian kita akan tolak, dan dia akan dapat garisan nipis. Tolak ke atas. Dia akan dapat garisan nipis. Kalau dia tegak, kalau dia tulis tegak macam ni, ditolak dia akan tebal. Kita nak dia garisan yang short ni, yang garisan yang pertama ni dia nipis. Okey, sekali lagi. Okey, tolak. Okey, kemudian turunkan dia. Turunkan dekat garisan yang bahagian sini, garisan nombor 4. Garisan nombor 4. Okey, garisan yang kelima kita akan bawa dia turun. Okey, dan berhenti di sini. Nampak kat situ. Jadi dekat sini dia ada ruang. Dia ada ruang. Pastikan di situ dia ada ruang. Kalau kita buat macam ni, contoh kamu buat macam ni, kamu turunkan kamu buat dia punya mendata begini. Yang ini dia tak ada ruang kat bawah sini. Bila dia tak ada ruang, kaedah dia salah. Kaedah dia tak betul. Jadi cara dia, tengok. Naikkan. Okey, sekali lagi Ustaz tunjuk. Okey, naikkan daripada sini, naikkan ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tengok Ustaz buat dia punya nombor tu. Naikkan sampai nombor 3, turun nombor 4. Macam tu. Okey, di sini kita akan tarik ke bawah. Ni terus cantumkan kat sini. Tarik pelan-pelan tarik ke bawah. Pastikan dia ada ruang. Kalau Ustaz letak satu titik kat sini, dia boleh muat. Nampak? Tu boleh muat titik kat situ. Okey, kemudian di sini kita akan buat taring. Taring tadi tu kan. Taring, kemudian kita akan buat bulatan. Macam mangkuk huruf sin. Okey, nampak? Okey, yang ini cukup berhenti di bahagian garisan sini saja. Okey, baik. Ini huruf short. Okey, huruf short. Kemudian huruf dot, kamu cuma hanya tambahkan satu titik. Nak letak titik tu dekat mana? Tengok. Ini paras badan huruf kepala huruf short. Ini ruang kosong, dan letak satu titik di sini. Nampak? Jangan kita letak titik dekat kat ruang sini. Kalau kita letak di sini, dia akan jadi terlalu rapat dia punya titik itu dengan badan huruf short. Jadi dia tak cantik nanti. Baik. Jadi untuk latihan huruf short ini, yang pertama cara kita meletakkan pensel. Cara kamu meletakkan pensel, kamu tengok betul-betul macam mana cara Ustaz letakkan mata pensel tu. Ustaz kena serongkan. Ni kena mata dia tu kena serongkan begini. Tengok betul-betul ujung ni. Nampak? Serongkan, naik. Lepas tu baru kita bawa dia turun. Yang turun ni dia akan jadi tebal. Okey, kalau kamu buat tegak, kamu tulis tegak begini. Ni tegak, nampak mata dia. Yang ini serong. Itu beza dia. Yang ini tegak, yang ini serong. Okey, kita nak mula daripada serong. Macam ni. Naik. Okey, tebal, kemudian turun, serong juga ni, turun ke bawah. Okey, di sini kita akan buat taring dia. Nampak? Ini taring dia ni kena berlatih. Macam ni. Buat banyak-banyak. Kalau buat sekali tu dia tak jadi, dia kena buat banyak-banyak. Ibu jari kamu tu kena menolak, kena sama-sama tolak pensil kamu tu. Tengok Ustaz buat. Tarik. Ni. Tengok. Ibu jari Ustaz ni tolak. Sambil kita tarik ke bawah, ibu jari ni kita tolak sikit. Sebab kita nak dapatkan bentuk yang runcing, bentuk yang tajam macam ni. Ni kalau Ustaz buat besar macam ni. Kita nak dapatkan yang ini. Nampak? Ni tajam. Kalau kamu tarik macam ni, dia jadi tebal sama. Ataupun kamu tarik bawah. Bila kamu tarik bawah, dia akan jadi macam ni lah. Ataupun kalau kamu
Kita buat huruf sod kepala dah elok, tapi badan dia ni kita buat macam ni aja. Kan? Ni biasa kamu buat bentuk-bentuk mangkuk macam ni kan. Jadi yang ini dia salah. Ya, dia tak betul. Jadi cara nak buat dia tu kita kena berlatih lah. Buat tolak. Buat banyak-banyak. Okey, buat banyak-banyak. Ni kena tolak ibu jari kamu ni, pusingkan pensel tu. Ya, pegang elok-elok. Tarik ke bawah dan tolak. Macam tu. Okey, baik. Okey, jadi ini penerangan berkaitan dengan huruf sod dan huruf dot. Okey, insya-Allah seterusnya kita akan masuk kepada sesi latihan. Okey. Untuk latihan mudah saja. Okey, latihan buku kamu ni ustaz minta kamu gariskan dua bahagian. Okey, satu muka surat saja kita gunakan. Okey, tarik daripada atas ke bawah. Okey, kemudian kita buat garisan ya. Kemudian mesti buat garisan di garisan nombor 5. Garisan utama dia adalah garisan nombor 5. Okey, ustaz buatkan satu contoh kat sini. Okey, kemudian kat sini kamu buat huruf yang pertama, kamu mesti buat huruf sod. Naik. Okey, turun. Tarik daripada atas ke bawah, pastikan dia ada ruang ya. Mesti berhati-hati menulis. Pastikan dia ada ruang di sini ya. Okey, kemudian buat bentuk taring. Pusingkan buat bentuk mangkuk dia dan berhenti di bawah garisan sini. Okey, ini huruf sod. Kemudian kita buat huruf dot. Okey, bagaimana buat huruf dot? Bentuk dia sama macam huruf sod. Okey. Turunkan dia. Buat bentuk taring. Okey. Dan kemudian titik dia macam mana? Titik dia kita buat di atas. Buatlah banyak-banyak. Ustaz nak kamu buat sampai bawah ya. Buat sampai bawah. Murid-murid yang dah siap ya, yang dah siap menulis, yang dah siap latihan ini boleh ambil gambar, scan dan kemudian buat naik di dalam Google Classroom, insya-Allah. Ustaz akan semak. Okey, bagi murid-murid yang mungkin daripada sekolah lain yang mungkin menonton sama-sama dalam video pembelajaran ini, kamu boleh tanyalah dengan guru masing-masing ya, cara penulisan untuk latihan bagaimana, dan mungkin dia berbeza ya. Jadi mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kamu lah ya, dapat membantu kamu sedikit sebanyak untuk penulisan hot ini huruf sod dan huruf dot ya, insya-Allah. Baik. Okey. Insya-Allah yang dah siap boleh terus muat naik di dalam Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang dapat mengikuti pembelajaran kita pada video hari ini, video kali ini, pelajaran 7 ya, huruf sod dan huruf dot, kepada ibu bapa yang sama-sama membantu bersama-sama dengan anak masing-masing. Mungkin duduk sama-sama dengan anak masing-masing kan, tengok anak masing-masing menulis. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini membantu tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Setakat inilah yang dapat diusahakan. Kalau berada di sekolah, insya-Allah kita akan bantu secara bersemuka ya. Tetapi di dalam pandemik ini kita terpaksalah macam ini kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang berkorban masa, yang dapat meluangkan masa untuk pembelajaran anak-anak, khususnya pembelajaran seni hot ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dapat membantu ya. Dan kemudian guru-guru seni hot daripada sekolah-sekolah lain yang mungkin berkongsikan ataupun share video ini kepada anak murid masing-masing, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kepada murid-murid semua, latihan yang dah siap boleh rujuk kepada guru masing-masing ya, insya-Allah. Baik, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada video kali ini. Ustaz ucapkan selamat maju jaya dan selamat berlatih kepada semua murid-murid. Semoga berjaya. Semoga jangan jemu menulis hot dan jangan jemu menulis ayat-ayat Al-Quran ya, insya-Allah. Mudah-mudahan hidup kita diberkati. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di pembelajaran video yang akan datang ya, insya-Allah. Baik, bagi murid-murid yang mungkin tak ada mungkin ada yang confused ataupun ada yang tak faham, boleh lagi
ulang video-video ustaz ini untuk pembelajaran kamu mengikut masa yang kamu free lah, ya, insya-Allah. Okey, kita tangguhkan kelas kita pada video kali ini, dan jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.